Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Zoniza Awang. Ini ringkas TVS. Ahli Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP yang memenuhi kriteria kelayakan boleh memohon program iSINA bermula pertengahan Disember ini. Menurut KWSP dalam satu pernyataan pada Jumaat, pembayaran pertama akan bermula sebulan selepas permohonan diluluskan. Sementara itu, KWSP akan mengumumkan perincian iSinar pada awal minggu hadapan berikutan pengumuman Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berhubung pengeluaran iSinar. Perincian yang dilakukan merangkumi kriteria kelayakan ahli yang pendapatannya terkesan termasuk mereka yang kehilangan pekerjaan atau mengalami pengurangan gaji. Terdahulu, Tengku Zafrul mengumumkan program iSinar diperluaskan kepada semua ahli KWSP. Jumlah pengeluaran maksimum meningkat kepada RM10,000 bagi mereka yang mempunyai simpanan RM90,000 dan ke bawah dalam akaun satu. Fokus kepada pemulihan ekonomi serta kesejahteraan rakyat antara faktor yang membolehkan Belanjawan 2001 diluluskan. Mengulas mengenai kelulusan Belanjawan negara itu, Timbalan Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Dr. James Jimut Masin berkata ia menjadi bukti bahawa kematangan ahli parlimen dalam membawa suara rakyat di parlimen. Sokongan terhadap Belanjawan 2021 yang diluluskan pada Khamis sekaligus memberi ruang dan peluang kepada kerajaan sedia dalam meneruskan tadbir urus negara ketika berdepan pandemik COVID-19. Masing percaya kerajaan pimpinan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mampu menangani krisis COVID-19 yang memberi impak yang besar kepada kelangsungan hidup rakyat serta sektor ekonomi. Menurutnya, pandemik COVID-19 merupakan ancaman baharu bukan sahaja kepada Malaysia tetapi di seluruh dunia. Justru beliau menyeru agar semua pihak bekerjasama dan menghentikan permainan politik ketika negara sedang berusaha untuk memulihkan ekonomi demi keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Belanjawan 2021 yang diluluskan di peringkat dasar di Dewan Rakyat memberi kelegaan dan harapan buat golongan nelayan dan petani untuk terus bertahan dalam berdepan situasi semasa pandemik COVID-19. Pengerusi Persatuan Nelayan Sarawak, Penesa Jam Hajimi berkata, kenaikan allowance sara hidup nelayan daripada RM250 kepada RM300 dalam belanjawan bermula tahun depan itu menunjukkan keprihatinan kerajaan terhadap golongan tersebut. Pemberian allowance itu dianggap amat bermakna yang sedikit sebanyak membantu golongan yang terkesan dalam meneruskan kehidupan seharian, terutama para nelayan dan petani. Malah penambahan allowance kepada RM300 sekaligus dapat merancakkan lagi aktiviti sosioekonomi masyarakat. Memetik laporan bernama Pengarah Perikanan Negeri Kedah, Abdul Halim Marzuki berkata, belanjawan yang diluluskan itu amat penting untuk kelangsungan sektor perikanan termasuk dalam membantu golongan nelayan berdepan krisis ekonomi. Katanya, kenaikan allowance sara hidup nelayan sangat membantu kerana sejak penularan COVID-19, hasil jualan mereka berkurangan. Beliau berharap kerajaan dapat memberi fokus kepada infrastruktur yang tertentu bagi membantu meningkatkan produk-produk yang melibatkan sektor perikanan. Sementara di Kelantan, Pengerusi Persatuan Nelayan Kawasan Tumpat, Muhammad Syam Abdul Kadir, menzahirkan rasa syukur dengan kelulusan belanjawan itu yang secara tidak langsung memberi kelegaan kepada hampir 400 nelayan yang berdaftar di daerah Tumpat. Bagaimanapun, beliau mencadangkan agar kerajaan juga dapat meluluskan lesen pukat tunda musim tengkujuh PTMT selama 4 bulan bermula November hingga Mac depan dengan semua nelayan kelas A atau nelayan tradisional.
Bertemu kembali. Thailand sedia bersama untuk memperkukuhkan kawalan keselamatan di sempadan Thailand Malaysia susulan insiden anggota pasukan gerakan UMNO PJA yang maut ditembak ketika bertugas di Perlis pada Selasa. Perbincangan untuk mempertingkatkan kawalan sempadan antara dua negara itu telah diadakan bagi mengelak kejadian sama berulang. Komander Tentera Bahagian ke-4 Lieutenant General Kriang Krai Sri Rak yang merupakan pengerusi Jawatan Kuasa Sempadan Serantau RBC Thailand Malaysia telah menghubungi pengerusi RBC Malaysia Lieutenant General Datuk Muhammad Abdul Rahman berhubung perkara itu. Pasukan keselamatan katanya akan mempertingkat kawalan di sepanjang sempadan termasuk mempergiatkan rondaan selain mewujudkan pos kawalan di lokasi strategik bagi mengekang kegiatan penyeludupan. Dalam pada itu, beliau turut menzahirkan ucapan takziah kepada ahli keluarga mendiang Sarjan Baharudin Ramli, 54 tahun, yang terkorban dalam kejadian berbalas tembakan di sempadan Padang Besar Perlis itu. Beliau berkata kedua-dua pihak perlu mengambil langkah sewajarnya berdasarkan hubungan diplomatik antara dua negara. Pada Khamis, seorang lagi anggota PJA cedera selepas terkena tembakan ketika menjalankan rondaan bersama-sama rakan setugasnya di sempadan Malaysia Thailand dekat Bukit Kayu Hitam Kedah kira-kira jam 6.15 petang. Dalam kejadian pertama pada awal pagi Selasa, Baharudin maut manakala Sarjan Nurihan, anak lelaki Tari, 39 tahun, cedera parah dalam kejadian berbalas tembakan dengan penyeludup di pos TS9 berdekatan Padang Besar Perlis. Dunia kini merekodkan lebih 60 juta jumlah kumulatif kes positif COVID-19 dan 1.43 juta kematian. Menurut data terbaru Johns Hopkins University, lebih 700 kes positif baru direkodkan dalam tempoh 24 jam menjadikan angkanya kini berjumlah 60,803,071 kes. Sehubungan itu, Amerika Syarikat terus kekal sebagai negara paling teruk terjejas dengan lebih 12.8 juta kes. Manakala India merekodkan lebih 9.26 juta kes, sementara itu Brazil mencatatkan lebih 6.11 juta kes. Statistik Johns Hopkins University turut mendedahkan jumlah kumulatif kematian di seluruh dunia akibat COVID-19 mencecah 1.43 juta kes. Dengan statistik itu, AS kekal merekodkan jumlah kematian tertinggi dengan lebih 263,000 kes, diikuti Brazil dengan lebih 170,000 kes. Laporan itu tadi mengakhiri ringkas TVS untuk jam ini. Ingat, penularan COVID-19 masih belum berakhir. Jaga penjagaan fizikal, patuhi SOP dan jaga kebersihan diri. Saya Reza Awang, salam hormat dan jumpa lagi.